It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Kefahaman dadah dalam masyarakat majmuk. Assalamualaikum, kami dari kumpulan AM2283K. Kami akan membentangkan isu tentang kefahaman dadah dalam masyarakat majmuk. Apakah itu dadah? Dadah merupakan bahan psikoaktif yang memberi kesan ke atas sistem saraf pusat manusia sehingga menyebabkan seseorang yang mengambilnya mabuk, khayal dan ketagihan. Walau bagaimanapun, dadah boleh digunakan secara sah dari segi perubatan sekiranya dipreskripsikan oleh doktor. Tetapi jika seseorang individu mengambilnya lebih dari yang dipreskripsikan oleh doktor, boleh mengakibatkan impak kepada kesihatan. Hedonisme merupakan pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Penyalahgunaan dadah juga merupakan budaya hedonisme kerana kesan penggunaannya yang akan membuatkan orang yang mengambilnya lalai, taksub dan khayal. Budaya ini telah pun menular dan mempengaruhi fikiran manusia, terutamanya golongan remaja kerana remaja suka keseronokan dan kesenangan hidup. Walau bagaimanapun, jika isu ini tidak dicegah dan dibendung, perkara ini akan terbiasa bagi mereka di mana mereka tidak menganggap dosa itu sebagai sesuatu yang serius. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Syarmin untuk membentangkan isu permasalahan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syarmin binti Khalid. Sekarang saya ingin membentangkan tentang isu permasalahan. Isu permasalahan yang pertama ialah kefahaman tentang dadah dalam masyarakat masih berkurang. Masih ramai masyarakat yang tidak mengambil berat dan tidak endah tentang kefahaman dadah. Dengan ketidakcanaan ini, ianya akan mengakibatkan seseorang individu itu tidak mengetahui tentang kesan negatif dadah jika mereka mengkonsumsinya. Pengambilan dadah tanpa kawalan dari pakar perubatan dan secara haram dapat memusnahkan kehidupan seseorang dalam pelbagai aspek seperti aspek kesihatan, aspek keluarga, masyarakat, masa hadapan dan pelbagai lagi. Seterusnya, penyalahgunaan dadah boleh menyebabkan kadar jantung yang tidak normal dan akan menyebabkan masalah kesihatan seperti serangan jantung. Manakala suntikan dadah boleh menyebabkan saraf rosak dan sesetengah dadah boleh menyebabkan kekejangan otot yang serius. Justru itu, pengambilan dadah yang berlebihan juga boleh menyebabkan kematian. Oleh itu, pengetahuan tentang kefahaman dadah sangat penting di dalam masyarakat majmuk. Isu permasalahan yang kedua ialah kanak-kanak dan golongan remaja tidak diberikan pendedahan tentang dadah dari awal. Kurangnya pendedahan tentang dadah kepada golongan kanak-kanak serta remaja akan mengakibatkan kesan yang buruk kepada mereka. Kefahaman dadah amat penting dititik beratkan kepada golongan kanak-kanak dan remaja kerana pada umur tersebut mereka mempunyai sifat ingin tahu yang membuak-buak. Jika tidak diberikan pendedahan tentang dadah dari awal, ianya mungkin terlambat, lebih-lebih lagi dengan peredaran teknologi kini yang pesat membolehkan golongan ini mengakses informasi dengan lebih cepat dan mereka akan mencubanya sendiri sesuatu perkara kerana perasaan ingin tahu mereka. Lebih-lebih lagi golongan remaja kerana mereka telah didedahkan dengan gadget. Disebabkan itu, hal ini perlu dititik beratkan agar mereka tahu tentang kesan-kesan negatif dadah. Isu permasalahan yang terakhir ialah maklumat yang dikongsi tidak tepat dan kurang jelas. Selain itu, maklumat yang dikongsi oleh sesetengah media tidak tepat dan tidak dapat difahami oleh masyarakat. Oleh hal demikian, ianya akan menyebabkan maklumat tersebut disalah tafsir dan memberi kesan buruk pada masyarakat. Pihak media perlu mengambil berat tentang isu ini dan membuat penyelidikan dan bacaan yang mendalam sebelum berkongsi maklumat.
Kefahaman tentang dadah merupakan isu yang penting dan tidak boleh ditokok tambah tanpa sebarang penyelidikan dan rujukan. Pada masa kini, mereka tidak perlu lagi pergi ke perpustakaan untuk mencari maklumat kerana mereka mampu mengakses informasi itu dengan capaian internet sahaja, kerana pada masa kini maklumat di hujung jari di mana ilmu pengetahuan dapat diakses melalui media elektronik yang canggih. Jadi hal tentang tidak mendapat maklumat dengan jelas tidak sepatutnya wujud lagi. Okey, sekarang saya paskan presentator yang seterusnya. Objektif kajian merupakan maklumat khusus yang hendak dicapai melalui kajian. Melalui kajian ini, kami dapat yang pertama mengenal pasti kesan penyalahgunaan dadah kepada kehidupan harian dan impak dadah dalam jangka panjang. Yang kedua, mengenal pasti faktor yang mendorong seseorang individu boleh terjebak dengan penyalahgunaan dadah. Dan yang ketiga, menguraikan langkah-langkah cadangan dan penyelesaian bagi individu yang terjebak dengan penyalahgunaan dadah. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Balkis untuk bentangkan perbincangan kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Balkis binti Abdul Wahab. Seterusnya, saya akan membentangkan perbincangan kajian bagi faktor-faktor penyalahan gunaan dadah. Terdapat pelbagai faktor yang membawa kepada penyalahgunaan dadah dan kami dapati faktor utama peningkatan penagihan dadah dalam kalangan masyarakat, terutamanya dalam kalangan umat Islam, boleh dikatakan disebabkan oleh kelemahan iman, takwa dan amal. Islam telah menganjurkan supaya umatnya memelihara agama, nyawa, jiwa, akal, harta, maruah dan keturunan. Jadi, umat Islam haruslah menurut perintah itu dan tidak terlibat dalam pecah dadah yang telah melanggar penetapan tersebut dan juga merosakkan diri mereka sendiri hanya disebabkan inginkan kebebasan. Selain itu, faktor berlaku penyalahgunaan dadah adalah kurangnya pengetahuan tentang dadah dan pengaruh media massa. Sebenarnya, remaja-remaja di negara kita tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang kesan negatif penggunaan dadah. Tanpa mereka sedari, sebenarnya dadah boleh menyebabkan pemikiran seseorang itu tidak waras dan gagal untuk membuat keputusan yang rasional dan juga mungkin akan membawa kepada maut. Pada masa kini, remaja sangat terdedah dengan media massa. Hal ini adalah media massa dapat memberikan maklumat atau bahan yang tidak diperolehi di sekolah maupun di dalam buku teks. Walau bagaimanapun, media massa juga memberikan pengaruh yang amat besar terhadap remaja sehingga boleh mengubah tingkah laku serta akal fikiran mereka. Di samping itu, faktor individu terjebak dalam kancah dadah ialah kurang kasih sayang dan perhatian ibu bapa. Contohnya, kesibukan ibu bapa dengan kerja telah menyebabkan anak-anak terasa terasing dan jauh daripada ibu bapa. Oleh hal yang demikian, anak-anak akan melibatkan diri dalam penyalahgunaan dadah untuk mendapat perhatian daripada ibu bapa. Faktor berlaku penyalahgunaan dadah juga adalah dipengaruhi oleh rakan sebaya. Hal ini demikian kerana rakan merupakan orang terdekat kepada remaja selepas keluarga. Mereka kerap menghabiskan masa bersama berbanding dengan ahli keluarga. Oleh hal yang demikian, mereka akan mengikut dan melakukan perkara yang dilakukan oleh rakan mereka tanpa menyedari kesan buruk pengambilan dadah. Terdapat juga kes apabila seseorang itu tidak mengikut kata rakan sebaya mereka akan disisihkan oleh rakan-rakan yang lain. Baiklah, kita beralih ke perbincangan kajian yang seterusnya iaitu kesan-kesan penyalahgunaan dadah. Gejala penyalahgunaan dadah bukan hanya mendatangkan kesan-kesan negatif terhadap diri, tetapi ia juga mampu menyebarkan kesan-kesan negatif tersebut kepada masyarakat. Antara kesan tersebut ialah berlakunya ketidakstabilan struktur masyarakat dari segi emosi, pergaulan dan permuafakatan. Apabila adanya penagih di kalangan masyarakat, kehidupan atau aktiviti seharian sedikit sebanyak akan terganggu kerana majoriti masyarakat akan mengelak dari berinteraksi dengan penagih dadah. Gejala penyalahgunaan dadah menyebabkan golongan yang terlibat dilihat sebagai sampah masyarakat. Kebanyakan penagih dadah akan menjadi tidak bermaya, lesu dan kekurangan tenaga untuk menjalani kehidupan. Oleh itu, mereka mula mengabaikan tugas
dan tanggungjawab sama ada sebagai pekerja, suami atau isteri. Selain daripada itu, kebiasaannya orang yang terlibat dalam kancah dadah ini sanggup melakukan sebarang jenis jenayah sama ada ringan atau berat bagi mendapatkan wang untuk membeli dadah. Hal ini bukan sahaja mengancam keselamatan nyawa dan harta benda orang lain tetapi juga menakutkan para pelancong asing. Ini sekaligus mencecahkan pendapatan negara dan imej negara di mata orang luar. Oleh itu, kewujudan golongan penagih dadah dalam kalangan masyarakat ini haruslah dibendung dengan bantuan daripada agonta tertentu. Jadi, semua pihak haruslah memainkan peranan dalam membendung penularan ini dan menggembleng tenaga bagi mengawal dan mencegah gejala ini agar tidak berleluasa dalam kalangan masyarakat kita. Penyalahgunaan dadah juga boleh mengakibatkan peningkatan kadar jenayah dan sindiket dadah. Sindiket dadah ini mengedarkan dadah kepada para pembeli dan masalah pengedaran dadah oleh sindiket-sindiket ini telah berlaku sejak puluhan tahun lagi. Tambahan pula, kedudukan Malaysia yang terletak di tengah-tengah laluan antarabangsa menyebabkan Malaysia dijadikan pusat transit dadah sebelum diedarkan ke negara-negara lain. Sindiket-sindiket dadah di Malaysia pasti mengambil kesempatan atas peluang yang berada di hadapan mata mereka lalu mengedarkan dadah di sini. Oleh itu, pihak berkuasa haruslah mengambil tindakan untuk membendung masalah yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita supaya masalah dadah dalam negara ini dapat ditangani segera. Assalamualaikum, nama saya Nurfatin Adira dan saya akan menerangkan tentang cadangan dan penyelesaian. Cadangan dan penyelesaian yang pertama ialah dengan menggunakan media massa. Perkongsian melalui media massa dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat tentang kefahaman dadah. Hal ini kerana peningkatan dalam penggunaan media massa semakin meluas sehinggakan mereka mempercayai segala perkongsian yang ada di media massa. Apabila perkara sebegini terjadi, maka makin ramailah masyarakat yang akan terpengaruh dengan maklumat tersebut sehinggakan dapat mengubah tingkah laku mereka. Seterusnya, media massa merupakan sumber utama yang dapat menyebarkan maklumat secara meluas kerana dengan penggunaan pelbagai jenis platform. Sebagai contoh, melalui perkongsian di televisyen iaitu iklan pesanan khidmat awam anti dadah, melalui agensi anti dadah kebangsaan Malaysia yang menayangkan iklan tentang dadah di pelbagai saluran. Selain itu, maklumat juga boleh disebarkan dengan cepat melalui pelbagai platform seperti di media sosial, radio, majalah dan lain-lain. Seterusnya, masyarakat umum merupakan sasaran utama. Hal ini kerana media massa digunakan oleh pelbagai pihak tanpa mengira usia sama ada remaja, dewasa maupun golongan yang sudah lanjut usianya. Seterusnya, cadangan dan penyelesaian yang kedua ialah badan bukan kerajaan serta golongan dari rukun tetangga perlu bekerjasama untuk merancang dan mengajukan program kerana kerjasama antara dua pihak iaitu badan bukan kerajaan dan persatuan rukun tetangga memainkan peranan yang amat penting. Oleh itu, mereka haruslah menganjurkan program dan kempen di sekitar kawasan perumahan. Sebagai contoh, kempen yang dianjurkan perlulah mempunyai penceramah yang mempunyai pengetahuan yang luas agar maklumat yang disampaikan mudah difahami oleh masyarakat dan mereka haruslah mempunyai latar belakang yang baik kerana individu tersebut memainkan peranan dalam menentukan dan mengubah pemikiran masyarakat. Seterusnya, cadangan ini mensasarkan kawasan kejiranan yang melibatkan kawasan perumahan dan perkampungan. Hal ini kerana kes jenayah seperti penagihan dadah yang melibatkan di kawasan tersebut semakin meluas dan membimbangkan apabila dikhawatiri kemungkinan besar mereka terpengaruh dan terhasut. Akhir sekali, pihak terbabit perlu melaksanakan program di dalam dan di luar kawasan kejiranan dalam skala yang lebih besar. Sebagai contoh, Persatuan Rukun Tetangga boleh bekerjasama dengan pihak NGO dan agensi kerajaan seperti AADK untuk mengesan pedagih dadah di kawasan perumahan dan kejiranan serta
memberikan pendidikan tentang bahayanya dadah. Mereka juga boleh mengadakan kempen atau karnival kesedaran dadah di dalam kawasan kejiranan tertentu dengan berkongsi bahan dan maklumat yang akan menarik minat mereka yang hadir. Seterusnya, untuk cadangan dan penyelesaian yang ketiga dan keempat akan diterangkan oleh presenter yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nur Balkis binti Sahlan dan saya akan membentangkan cadangan dan penyelesaian yang ketiga, iaitu penambahan silibus baru dalam pelajaran mengenai dadah. Kami mencadangkan perkara ini kerana sekolah mempunyai peranan yang amat besar dalam mendidik masyarakat supaya menjadi insan yang lebih cerdas, berakhlak mulia dan mempunyai kepribadian yang elok. Tidak dinafikan, ibu bapa juga mempunyai peranan dalam membentuk masyarakat pada masa kini. Akan tetapi didikan yang lebih formal amat diperlukan oleh kanak-kanak supaya mereka dapat menambah ilmu dan mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam. Dan mereka juga diajar oleh seseorang yang pakar dalam hal tersebut bagi mengelakkan kekeliruan. Dalam cadangan ini, kami menyasarkan kepada pelajar sekolah kerana dadah bukan sahaja melibatkan golongan dewasa, ia juga turut menular di kalangan pelajar sekolah. Jadi amat elok jika ianya dapat dibendung dari kecil lagi. Bak kata peribahasa, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Bagi penambahan silibus baru ini, ianya hanya dapat dilaksanakan melalui usul dari guru sekolah dan dibawa kepada Menteri Pendidikan. Ini kerana untuk penambahan silibus baru, pihak kementerian harus terlibat kerana mereka yang akan tentukan sesuatu silibus itu diaplikasikan di dalam sekolah sebelum ia dapat diterapkan. Jadi, peranan masyarakat amatlah penting dalam menjayakan cadangan ini. Bagi cadangan dan penyelesaian yang keempat ialah peranan pemengaruh. Pemengaruh membawa maksud sebagai seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain, sama ada mempengaruhi dari segi cara berfikir maupun tindakan. Pemengaruh memainkan peranan penting dalam penyebaran informasi tentang dadah kerana mereka dapat mempengaruhi pengikut mereka dan kebanyakan pengikut mereka juga merupakan dari golongan kanak-kanak dan juga remaja. Dengan peranan pemengaruh ini, mereka dapat menerapkan kefahaman mengenai dadah kepada masyarakat secara meluas disebabkan mereka mempunyai ramai pengikut. Cadangan ini disasarkan kepada golongan remaja dan kanak-kanak. Ini kerana mereka berada pada peringkat umur yang mudah terpengaruh. Selain itu, golongan ini juga merupakan kumpulan yang mempunyai peranan penting dalam menjamin masa depan negara kerana mereka adalah generasi yang akan menerajui negara pada masa akan datang. Para pemengaruh ini dapat mempromosikan mengenai kefahaman dadah melalui penglibatan kempen-kempen yang dianjurkan oleh pihak kerajaan ataupun badan bukan kerajaan. Bukan itu sahaja, mereka juga dapat bersatu padu dalam melancarkan hebahan di laman sosial melalui siaran sosial peribadi mereka. Apabila mereka rancak melibatkan diri dalam hal-hal sebegini, usaha kerajaan untuk sampaikan mesej mengenai dadah dapat dicapai dan para pemengaruh ini juga dapat menarik minat pengikut mereka kerana mereka berkongsi informasi mengenai dadah dengan cara menarik dan kreatif. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih dan saya akan serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Hai, saya Wana Natasha. Saya akan membentangkan tentang feedback analisis yang telah kami lakukan tentang kefahaman dadah dalam masyarakat majmuk. Feedback analisis ini melaporkan dapatan kajian berdasarkan maklum balas yang diberikan oleh responden-responden terhadap borang maklum balas yang dijalankan. Analisa yang pertama ialah tentang pandangan responden sama ada masyarakat pada masa kini masih kurang pengetahuan tentang dadah. Kajian ini melibatkan seramai 4
44 responden. Daripada 44 responden, 26 orang responden iaitu 59.1% bersetuju, manakala seramai 18 orang responden iaitu 40.9% tidak bersetuju bahawa masyarakat pada masa kini kurang berpengetahuan tentang dadah. Daripada jumlah ini, kita dapat gambaran bahawa terdapat masih ramai lagi masyarakat pada masa kini yang kurang tentang pengetahuan dadah. Seterusnya, analisa pandangan responden sama ada media massa memainkan peranan yang amat penting dalam menyebarkan kesedaran dadah. Berdasarkan rajah tersebut, seramai 44 orang iaitu kesemua 100% responden bersetuju bahawa media massa memainkan peranan yang amat penting dalam menyebarkan kesedaran tentang dadah. Daripada jumlah ini, kita dapat gambaran bahawa sememangnya media massa memainkan peranan yang amat penting dalam menyebarkan kesedaran tentang dadah. Akhir sekali, analisa tentang pandangan responden sama ada setuju atau tidak jika kementerian mengusulkan satu subjek baharu untuk pelajar sekolah belajar mengenai dadah. Berdasarkan catatpan, seramai 34 orang responden iaitu 77.3% telah bersetuju jika kementerian mengusulkan satu subjek baharu untuk pelajar sekolah belajar mengenai dadah tanpa peperiksaan dan hanya disediakan pada tahun kedua sahaja. Maka subjek baharu untuk pelajar sekolah belajar mengenai apa itu dadah boleh diusulkan oleh kementerian kerana kami yakin bahawa dengan cara ini dapat meningkatkan lagi kesedaran tentang dadah dalam masyarakat. Maka, beberapa perkara dapat dirumuskan daripada kajian ini. Pada era sekarang, dadah disalahgunakan oleh setengah pihak, bukan sahaja golongan dewasa, malah golongan muda dan remaja. Walaupun pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak berkuasa untuk meminimumkan penggunaan dadah, isu dadah merupakan kebimbangan negara yang masih belum ditangani sehingga kini. Jadi, semua pihak harus bekerjasama untuk merangka jalan untuk menangani isu ini yang juga dilihat sebagai musuh utama negara. Pihak yang bertanggungjawab, khususnya kerajaan, yang mesti merangka penyelesaian kepada masalah tersebut. Namun, ia akan gagal sekiranya kita sebagai rakyat tidak bekerjasama untuk menyelesaikan masalah ini. Ibu bapa juga mesti mengambil tempat dan berperanan penting dalam membimbing anak-anak daripada menjauhi dadah. Penagih dadah juga haruslah diberi perhatian yang lebih khusus oleh semua pihak kerana kita tidak mahu mereka semakin sesat dan terjerumus dalam gerumang dosa yang boleh memudaratkan diri sendiri, masyarakat sekeliling dan juga negara. Masyarakat sekeliling, badan-badan NGO, media massa serta agensi kerajaan perlu bekerjasama dalam menyedarkan masyarakat tentang dadah dan tidak menyisihkan para penagih, malah perlu memberi fokus yang terbaik buat mereka. Tambahan pula, Islam merupakan agama yang mudah dan Allah Maha Pengampun. Allah akan mengampuni segala dosa kecil dan dosa besar jika kita kembali ke jalan yang benar dengan bertaubat sesungguh-sungguhnya. Setiap golongan masyarakat masing-masing hendaklah mempunyai tahap kesedaran tentang dadah yang tinggi supaya tidak bergelumang dengan perkara negatif ini. Akhir sekali, kita mesti terus memerangi jenayah narkotik supaya budaya kita tidak merosot dan negara akan aman dan damai. Sekian dari kami, terima kasih.